Okey. So kat sini kita dah tolak siap. Saya tolak yang kita dapat adalah 2020, di mana kita ada 12 asas 3, kita tolak dengan 22 asas 3. So kita dapat 2020 asas 3 lah. So daripada 2020 asas 3 tu, kita kena tukarkan kepada asas 10 lah. So kita ada 3 kuasa 3 darabkan dengan 2. Okey. 3 kuasa 3 asas 3 kuasa 3 darabkan dengan 2. Okey. Tambahkan dengan 3 kuasa 1 darab dengan 2. So 3 kali 2 dapat 6. So kita akan dapat kat sini 60 asas 10. And then kita akan buatlah pembahagian berulang untuk tukar kepada asas 7. So 7. Macam mana kita nak buat 7 ni? 7, 60 bagi 7. Okey, 60 bagi 7 dapat berapa? Dapat perpuluhan, kita tengoklah. So tekan kita 60 bagi 7. So kita dapat perpuluhan lah. Itu 8.57. Okey, so maksudnya kita ambil 8. 7 kali 8 dapat 56. So 8 tak kat sini. So baki dia adalah 4. Sebab 56 kan. So 60 tak 56 dapat 4. So kat sini nombor dia lebih daripada 7 lagi. So kita kena bahagikan lah. So 8 bagi 7 dapat 8 bagi 7 kan. 1 lah. So 1 poin lebih. So baki dia adalah 1. So jawapan dia adalah 114 asas 7. So Nazirah jawapan untuk Nazirah Fatini betul, 114 asas 7. Okay, so mula 100111101 asas 2 ni kita kena tukar kepada asas 10 lah. So kalau nak tukar kepada asas 10, okay. So tukar kepada binary 100 11 ada 401. So kalau kita tukarkan kepada desimal, kita akan dapat 317. Okey. Kita akan dapat 317. Tetapi itu bukan jawapan dia lah. Sebab ni adalah dalam asas 10. So kat sini Nazirah punya betul dapat 317 asas 10. And then kita kena buat pembahagian berulang lah kepada 4. Bagikan dengan 4 lah. Sini. So bahagikan dengan 4. So 317 4. So macam mana kita nak buat ni? Okay, paling senang lah kan. Mula kita bahagi je 317 tu denganlah 4. 17 bagi 4. So kita dapat 79.25. Confirm kita akan dapat perpuluhan lah. So biasanya nombor besar ni kalau kita nak buat simple saja. Okay, kita just bahagi je 317 bahagi dengan 4. Okay, dapat 79.25. Okay, jangan ambil perpuluhan 25 tu. Kita ambil 79 tu
Okey, 79 didarabkan dengan 4. So kita dapatlah 316. So maksudnya 317 kena tolak dengan 316. So kita dapat baki dia adalah 1. Okey. So letak kat sini 79. So baki dia 1. Sebab kalau 79 darab dengan 4 kita dapat 316. So dan keep going lah. Bahagikan 79 bahagikan dengan 4. So kita akan dapat perpuluhan juga, iaitu 19.75. So apa kita kena buat kat sini adalah bahagi, letakkan 19 di sini. Okay. So 19 didarabkan dengan 4. So kita akan dapat 76. So beza antara 79 dengan 76 adalah 3. So makanya baki yang 19 ni adalah 3. Okay. So next, kemudian kita bahagikan lagi. Okay. 4. So 19 bahagi dengan 4. So kita akan dapat perpuluhan juga. Kita dapat 4.75. So letakkan 4 di sini. Okay. Letakkan 4 di sini. So 4 darabkan 4. So kita dapat 16. So beza antara 19 dengan 16 adalah 3. So tak 3 baki dia. And last sekali, walaupun dia dapat 4 kan, mesti kita kena bahagikan lagi lah. Sebab kita tak nak ada nombor 4 dan ke atas dalam digit dia. Kalau ada nombor 4 tu memang salah lah jawapan awak. So apa kita buat? Kita bahagikan lagi 4. So 4 bagi 4 dapat 1. So baki adalah 1. Right. So 4 bagi 4 baki dia kosong. Baki dia kosong. Okay. Okay. So pergerakan dia macam mana? Okay. Pergerakan dia macam ni. 1. Kita bawa naik ke atas. Sama dengan dia. So kita dapat 1, 0, 3, 3, 1, asas 4. So dia nak dapat nilai P. So jawapan dia adalah C. Iaitu 10,331 asas 4. Okay. Boleh explanation cikgu? Dapat tak lupalah. Fatin? Amirul? Okey ke? Aisyah, macam mana? Boleh tak? Okey. So nombor 3 ni skip dulu. Okey, sebab dia melibatkan perbelanjaan lah kan. So nanti kita tidak tetap. Okey. So nombor 3 ni kita boleh tengok sekejap macam mana kita bincangkan. Okey, jadual 1 menunjukkan perbelanjaan keluarga Puan Normah. Okey, kita ada ansuran kereta, okey, utility rumah, premium insurance, okey. Barangan runcit, okey. Okey, kita ada ansuran rumah. Lepas tu kita ada belanja petrol, okey, dan juga pendidikan anak-anak. So, apa maksudnya hitungkan perbelanjaan tidak tetap. Okey, Puan Normah dan betul untuk perbelanjaannya. Okey. So, apakah perbelanjaan tidak tetap bagi Puan Normah ni? So, kita ada 7 jenis perbelanjaan dia. So, ada 7 tu, yang mana perbelanjaan tidak tetap bagi Puan Normah? Cuba bagi tahu. Apakah perbelanjaan tidak tetap Puan Normah dalam 7 jenis perbelanjaan itu?
Okey, Aisyah cakap barangan runcit. Okey, selain daripada barangan runcit, apa dia? Okey, betul. Barangan runcit boleh dikategorikan sebagai perbelanjaan tidak tetap. Utility rumah boleh. Sebab kita tengok pada penggunaan kan. Bil elektrik kan. Okey, belanja petrol, betul. So, boleh expenses dia boleh meningkat ataupun berkurang. Lagi? Okey. So, rasanya 3 je. Cuba kalkulatkan 3-3 tu. Okay, totalkan berapa dapat? Cuba tambahkan utility rumah, barang runcit, belanja petrol berapa? Jawapan yang mana? Okey, so jawapan dia adalah A, RM860. Okey, so RM860. Right. Baguslah. So awak tahulah perbelanjaan tidak tetap dan perbelanjaan tetap dia. Okey. So next kita pergi kepada soalan keempat dan juga keempat lah. Soalan 4 ni dia satu je nombor dia. Cuma soalan nombor 4 ni dia ada ni lah sikit. Dia nak minta bentuk-bentuk graf dia. Okay, siapa dapat hasilkan graf yang kita boleh buat yang bersamaan dengan Y sama dengan negatif 2 tambah X kuasa 2. Okay. So macam mana kita nak tentukan negatif 2. So kita ada 4 jawapan, 4 pilihan jawapan. So jawapan mana satu yang betul? Okay. So jawapan mana satu yang betul? Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita ada Y sama dengan negatif 2 tambah X kuasa 2. Okay. Nampak tak? Dia tak ada tambah apa-apa kat belah kanan ni. Kan? Tak ada tambah apa-apa kan? Iaitu C. Dia tak ada nombor lain. Kan? So kalau tak ada nombor lain, jadi kita kena kembangkan. Okay. Kita kena kembangkan benda ni. Sekejap. Okay. Mula kita kena kembangkan dulu. So negatif 2 tambah X. Negatif 2 tambah dengan X. So kita kembangkanlah. So negatif 2 dan negatif 2 kita dapat 4. Negatif 2 dan X dapat negatif 2X. Negatif 2
darab X dapat negatif 2X. X darab X dapat X kuasa 2. Okay, so ada C dekat sini. Okay, ada C kat situ. So, kita akan dapat negatif X kuasa 2 tambah, sebab ada negatif kat sini, negatif 4X tolak dengan 4. Okay. So, dekat sini, apa yang kita boleh dapat adalah pintasan Y dia akan jadi negatif 4. So, pintasan Y akan dapat negatif 4. Kenapa? Sebab C dia adalah negatif. Okay, C adalah negatif 4. So, kita dah boleh detect lah mana soal jawapan dia kan. Okay. So, antara berikut yang mana adalah pintasan Y dia adalah negatif 4. So, kalau tengok soalan jawapan A tu, pintasan Y dia adalah negatif 2. Okay, out. Dah pangkah. Okay, kita pangkahkan. Okay, ambil pensel, kita pangkahkan. So, terus. Okay, and then B. Dia punya pintasan Y dia akan jadi dekat sini. Iaitu, kalau kita boleh buat adalah 4 lah. So, tak kena dengan dia punya persamaan. So, kita boleh pangkahkan dia. Okay. And then C. Okay, C macam mana? C pun dia punya pintasan Y adalah negatif 2. So, sepatutnya pintasan Y adalah negatif 4. Pun salah. So, tidak boleh diterima. Sebab negatif 2 dan negatif 2 dapat positif 4. Tapi kalau kita darabkan kat luar dulu, so kita boleh dapat negatif 4. So, jawapan yang terakhir, D. So, D negatif 4. Ni boleh diterima. Diterima pakailah yang D tu. Sebab kita pakai negatif 4 kan. So, boleh diterima lah. Sebab pintasan Y negatif. Tapi negatif apa? Negatif lebih daripada negatif 2. So, kita boleh anggap dia sebagai negatif 4 lah kat situ. Okay. So, nak tak nak jawapan dia adalah D. Right? Itulah macam mana kita nak skill dia untuk kita cari jawapan. So, motif kat sini adalah objektif utama dalam soalan ni untuk menentukan kemahiran awak mengembangkan kuadratik tu. Okay. Macam mana kita nak kembangkan kuadratik tu. Itu sangat penting. Kalau awak lupa kaedah pengembangan kuadratik tu, so agak kekok sikit lah. Macam mana kita nak selesaikan benda tu. Okay. So maksudnya kita kena kembangkan and then baru kita akan dapat. Alright. Okay. So jawapan dia untuk nombor 4 adalah D. Okay. So ajar 1, nombor 5. Ajar 1 ialah plot kotak yang menunjukkan jisim mangga dari sebuah ladang. Okay. Cari julat antara kuartil. Okay. So julat antara kuartil bagi data di atas. Cuba tengok balik nota. Julat antara kuartil mesti kena dapatkan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kat mana titik kuartil pertama dan kuartil ketiga tu? Okay. Kat mana kuartil pertama dan kuartil ketiga tu? Dan dari situ awak akan dapat jawapan dia lah. Apa jawapan dia? So just tolakkan je lah nilai dia. Okay. So dia macam tak berapa clear ni, tapi boleh kurang agak-agak lah kat sini. Dia berapa kotak kan. Okay. Untuk nombor 6, soalan dia adalah ajar menunjukkan 5 titik dari satu cara test. Okay. So antara ABCD yang mendekat image R di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. So maksudnya titik putaran dia adalah asalan dengan pantulan pada paksi Y. So dekat sini kita ada apa ni?
Uh, dekat image titik A di bawah putaran 90 darjah, jam pada soalan diikuti yang so macam kita buat putaran dulu, diikuti dengan pantulan pada paksi Y. Okey, dia nak dapatkan R tu dekat -1, -2 tu. Okey. Okey, so cuba dapatkan jawapan dia untuk soalan nombor 6, 5 dan 6. Silap. Nombor 5 dan soalan 6. Cikgu beri masa dalam lebih kurang 5 minit lah untuk awak selesaikan. Dan hantarnya dalam group WhatsApp dalam WhatsApp. WhatsApp cikgu, silap. Bukan group WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp peribadi cikgu, personal cikgu.
Tak on mic, lupa. Okay. So, cikgu nak minta semua hantar dalam group WhatsApp. Bukan. Hantar kepada personal WhatsApp cikgu. Siapa dah siap Okay, so kita dapat ada soalan daripada Amir. So, kena okay.
Okay, selain daripada Amirul, siapa nak bagi jawapan? So far jawapan yang Amirul bagi betul. Okay. So macam mana kita nak tentukan dia punya jumlah antar kuartil? Kita kena tentukan dululah kuartil pertama dan kuartil ketiga lah. So untuk kuartil untuk kalau dia bagi box plot ni ataupun gambar hijau kotak ni, plot kotak ni. Okay. So bila ada kotak ni, so dekat ujung kotak ni, sisi kotak ni, hidang kanan ni, kiri ni adalah kuartil pertama dia lah. So yang ni adalah kuartil ketiga. Dan garisan yang di tengah-tengah tu, okay, yang di garisan tengah-tengah tu, so ini adalah median dia. Okay. So apa kaitan pula dengan titik ni? Titik kiri dan kanan ni. Yang ujung-ujung ni kan. Okay. So ini adalah nilai minimum dan ni nilai maksimum. Okay. So semakin jauh nilai minimum, semakin ni lah banyak outlier dia itu, ataupun semakin jauh dia punya jarak dia. Itulah sebabkan jurang dia terlampau tinggi. So kat sini kita ada kuartil pertama, kat sini kita dapat 144. Sebab kalau kita tengok dekat sini, dia punya kotak adalah kotak kedua kan. So dan kalau kita bilang kat sini kita ada 5 kotak. Okay, kita dapat 5 kotak kat situ. So salah satu kotak tu adalah bernilai 4. Sebab 160 tolak dengan 140, kita dapat 20. So 20 bahagikan dengan 5. So kita dapat satu kotak tu nilai dia 4. Okay. So kalau 2 kotak, bukan 144. Kita dapat 148. 148. Okay. Untuk yang di sini pula, kuartil ketiga pula kan. Pun sama, kita dapat 2 kotak lah kat sini. So kita dapat 188. Just kita tolakkan, so kita dapat jawapan dia 40. Okay. So jawapan dia 40 untuk soalan nombor 5. 144 188 tolak dengan 148, so dapat 40. So itulah antar kuartil untuk soalan ni adalah 40. Okay, next kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan transformasi. Okay, transformasi ni awak belajar masa tingkatan 5. Okay, so macam mana kita nak tentukan nilai dia? Okay, yang pertama dia cakap dia nak tanya image R di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Okay, kita sambungkan. Okay, kita sambungkan garisan penyambungan daripada titik R pergi kepada asalan, iaitu 00 asalan ni. Okay. Then so biasanya cikgu akan buat guna kaedah ni lah. Guna kaedah apa? Nazi. Betul, Nazi kan, simbol Nazi tu. Okay. So kalau kita simbol Nazi, kita kena buat simbol L lah di sini. So L kat sini, 1, 2 ke sini. And then so kalau dia tanya arah lawan jam, so dia mesti pegangkan daripada kanan ke kiri. Okay, kanan ke kiri, arah jam. Ikut arah jam, kanan ke kiri. Okay,
So then kita kena buatlah kat sini. Okay, so kat sini kita dapat 2 kotak dan 1 kotak di atas. Okay, so kedudukan untuk image pertama tu adalah di sini, iaitu -2, 1. Okay, -2, 1. So then kemudian kita kena dapatkanlah dia punya transformasi yang kedua. Sebab dia cakap diikuti dengan pantulan pada paksi X, paksi Y kan. So apa kita buat kat sini? Buat satu paksi pantulan pada Y. So then kalau kita lihat dekat sini, dah sah-sah jawapan dia adalah C. Okay. Jawapan dia adalah C. Alright. So macam itulah jawapan dia. So kita dapat jawapan dia C sebenarnya. Alright. So terima kasih kepada Amirul yang bagi jawapan. Bagus. Jawapan awak betul. So dua soalan ini. Okay, next. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, pergi ke soalan berikutnya. Okay, so kita ada soalan yang ketujuh. Dia nak tentukan antara yang manakah bukan sejenis insurer. Nah, ini berkaitan dengan topik insurance lah. Dan yang nombor 8 dia berkaitan dengan topik set, operasi set. Okay. So dan nombor 8, nombor 9, nombor 10 ni berkaitan 9, 10 dan juga 11 ni 9, 10 berkaitan dengan algebra. Okay, nombor 11 ni berkaitan dengan indeks. So tak apa, kita buat dulu nombor 7 dengan nombor 8 tu. Okay, cuba dapatkan jawapan dia untuk soalan nombor 7 dan nombor 8.
Okay, Amira dah bagi jawapan dekat cikgu. Amira bagi jawapan ni mesti pakai handphone canggih. Manjang. Okay, nombor 7 jawapan dia antara berikut yang manakah bukan sejenis insurance arm. Okay, so kita ada insurans kematian, insurans perjalanan. Okay, so kita ada kemalangan diri. Okay, so kita ada perubatan dan kesihatan. Okay, so mana yang melibatkan insurans bukan sejenis insurans arm. Okay, so betul ke? Jawapan dia insurans kematian. Death insurance terkandung dalam apa? Insurans arm. Bukan arm, silap. Okay. So insurans yang bukan jenis insurans arm adalah insurans kematian. Sebab insurans perjalanan, insurans kemalangan diri dan juga insurans perubatan dan kesihatan terkandung salah satu daripada 7 jenis. 5 jenis. 5 jenis insurans arm. So nombor 8. Okay. Darjah 3 menunjukkan sebuah gambar rajah van. Okay. Dengan set semester, set P dan set Q. Okay. Antara set berikut yang manakah mewakili rantau berluit dalam gambar rajah van ni. Okay. So kawasan dia, kita ada kawasan 3 kawasan saja. Itu dekat kawasan luar tu. Okay. Satu kawasan yang bulat tu. Ini satu di tengah-tengah tu. Bulat di tengah-tengah tu. Itu bentuk ring kan. Okay. So apa kita buat kat sini adalah kita melabelkan kawasan-kawasan tu dengan perkataan ataupun bukan perkataan, huruf. Okay. So kita boleh labelkan dia sebagai A, B dan C. Okay. Alright. So maksudnya dekat sini, kalau kita tengok kawasan dia adalah kawasan berluit dia nak cakap tu adalah kawasan A dan juga kawasan C. So apa kita buat kat sini, kita kena buat try and error lah. Okay, nak tentukan sama ada antara salah satu 4 jawapan tu yang mana jawapan dia betul. Itu memuaskan kawasan luaikan bagi A dan juga C. Okay. So tu sebab tu kita kena buat try and error lah. Okay. So kat sini kita ada yang pertama P bersatu dengan Q tapi ada prime kat luarnya. So mula-mula kita kena buat P bersatu dengan Q dulu lah. P bersatu dengan Q. So P kita ada B dan C kan. So P kita ada B dan C. Tapi Q kita ada C saja. So kalau kita buat kesatuan, kita dapat B, C. Kita gabungkan yang kita ada tu, iaitu B dan C. Okay. Tetapi kita ada prime kat situ. Okay. P bersatu dengan Q, kita ada prime kat sini. So maksudnya selain daripada B dan C.
So selain dia P dan C adalah apa? Selain P dan C adalah A. So maksudnya jawapan yang ni salah lah. Sebab kita nak A dengan C saja. Okay, so tak nak A. So A itu salah. So kita pergi kepada yang kedua. Kat dalam tu kita ada bersatu juga kesatuan kan. P bersatu dengan Q, kita dapat BC lah. Tetapi kita ada silap. Bukan. So dekat sini ada perubahan sedikit lah kan. Perubahan dari segi pasangan dia dulu. So kita ada kat dalam tu P bersatu dengan Q prime. Okay, P bersatu dengan Q prime. So P bersatu dengan Q prime. So kita ada P BC. Q prime kita ada A dan B. Okay, A dan juga B. So kalau bersatu kita ambil semualah. So jawapan dia akan jadi A, B dan C. Walaupun tadi dia menidakkan Q prime kan. Tapi oleh kerana dia P bersatu dengan Q prime tu, so kita dapat tiga-tiga tu. So bila dia prime lagi, okay, bila dia prime lagi, P bersatu dengan Q prime, ada prime kat luar, so maksudnya selain daripada A, B, C lah. So tak ada, set kosong. So maksudnya jawapan dia salah. Okay, next kita pergi kepada C pula. C adalah P bersilang dengan Q prime. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita ada P dengan Q prime kan. So kalau macam persilangan macam mana pula kan? Kalau ada bersilang ni, kalau ada bersilang, so kita kena cari abjad yang sama. Ataupun kawasan yang sama. So P kita ada BC, Q prime kita ada AB. So P bersilang dengan Q prime adalah B. Tetapi bila P bersilang dengan Q prime, ada prime kat luar ni, dia dapat B. Okay. Tapi ada prime kat luar. So selain daripada P lah, iaitu jawapan dia adalah A dan C. Okay. A dan C. So jawapan yang lebih tepat adalah C. Jawapan dia. Okay. So D tu tak payahlah buat. Sebab kita dah dapat dah dia punya apa ni dia punya apa orang kata jawapan ni kan. So D tu anggap dia salah lah. Itu taktik ataupun teknik jawab soalan kertas satu. Kita nak cepat kan, rushing cepat, so kita buat. Kita tengok mana okey dah dapat tu, faham. So ambil jawapan. Okay. Okay. So cikgu nak tengok awak punya pemahaman berkaitan dengan soalan algebra. Okay. So tolong buat soalan algebra untuk soalan nombor 9 dan juga nombor 10. Okay. Nombor 9 dengan nombor 10. Okay, cikgu beri masa dalam lebih kurang 10 minit untuk awak selesaikan jawapan.
Kalau dia jumpa Beckett ke apa ke semua, so awak kena ni lah, kembangkan dulu. Okay. And then kalau jumpa bahagi tu, kan, yang bahagi ni, okay. So awak kena tukar jadi darab. Okay. Saya tukar jadi darab. So dengan kalau pecahan, kalau tukar darab, sebelah kanan kita kena terbalikkan. Okay. So cikgu tengok daripada Nazrah Fatini, dia dapat. So dikembangkan. Lepas tu awak faktorkan. Okay. Betul. Jawapannya. Muka 2. Y kuasa 2 tambah. Okay. Hmm.
Okey. Nombor 10 pun betul. Lepas dia. Okey. So yang lain, cikgu nak tengok jawapan dan jangan kira lah. Sebab cikgu nak tengok. Uh, ingat lagi tak? Algebra. Kan? Okey. So ini sangat penting. Walaupun soalan dia dalam yang sebetul-betul ni soalan dia, kan? Nak pemudah ke, nak ungkap ke apa. Kalau kita tengok sini, 2 soalan je yang keluar. 2 atau 3 soalan je. Standard SPM akan keluar. Tapi topik ni dia adalah asas kepada macam mana awak nak buat soalan-soalan lain. Tadi pun ada yang macam soalan kuadratik tadi kan, yang graf kuadratik tu. So tengok yang mana satu betul. Okey.
Okay, Batisha yang tu je lah. Yang lain je lah. Lisa, Fatin, Anis. Okay. So, je lah. Batisha, Anis. Anis ada. Batisha, Fatin, Amirul. Amirul tadi dah ada jawapan. So, kita nak tanya Batisha dengan Fatin. So, macam mana jawapan dia? Dapat tak? Tak dapat. Okey. Tak dapat. Okey, Batisha, tak dapat tak? Okey. Ramai start kat sini kan. Ramai dah lupa. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana nak settlekan dia. Okey. So, dia basically kalau kita jumpa kuadratik kita kena tengok kurungan dia. So kalau kurungan kita kena kembangkan lah. Okey, kita kena kembangkan. So maksudnya kat sini 10, kita ada B kuasa 2 dengan 9. So kita akan dapat kembangkan 10 darab dengan B kuasa 2, kita dapat 10 B kuasa 2, 10 darab negatif 9, so dapat negatif 90. Okay. And then bahagi ni, okay, bahagi ni kita ada B tambah 3/5 kan. So kita kena tukar jadi darab. Jadi dia darab. So ungkapan cikgu galakkan awak buat bracket lah. So memudahkan kita untuk selesaikan. So B10 B kuasa 2 tolak 90 darabkan dengan 5 bahagi dengan B tambah 3. Okay, B tambah 3. Right. So bila kita datang darab, so apa kita perlu buat adalah okay, tapi kalau jumpa darab ke jumpa darab lah, kuasi darab, tak payah pun kita faktorkan. Kita tak perlu kita kembangkan lagi ataupun kita darabkan lagi. Sebab kalau jumpa pecahan macam ni, kita mudah untuk kita faktorkan ataupun kita potong lah. Dia kata potong. So maksud ataupun kita hapuskan. So then apa kita buat? Kita kena faktorkan. Yang penting kena faktorkan lah. Okay. So kita ada kat sini 10 B kuasa 2 dengan tolak 90. Actually tadi kita tak payah kembangkan pun sebenarnya. Kan? Kita tak perlu kembangkan pun. So kita just tinggalkan dia sebagai 10 B kuasa 2 tolak dengan 9. Macam ni. Okay. So 5 darab dengan 10 kita dapat 50. So B kuasa 2 tolak 9 per dengan B tambah 3. Okay. So kita ada kat situ B kuasa 2 tolak 9 kan. Okay. So kalau B kuasa 2 tolak 9, kita ada satu benda yang kita boleh faktorkan. Itu B kuasa 2 tolak dengan, so 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. So 9 adalah 3 kuasa 2. Okay. So masih ingatkan lagi berkenaan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. So kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kalau kita nak faktorkan, kita akan dapat A tolak B, A tambah B. Okay. A tolak B, A tambah B. So then kita akan dapat kat sini B tolak 3, B tambah 3. Sebab tu kita pentingnya kita faktorkan. So kat sini kita dapat 50 B tolak 3, B tambah 3 bahagikan dengan B tambah 3. So then kita akan dapat kat sini, kita dapat B tambah 3 kat bawah ni kan. Boleh potong lah. B tambah 3.
So then kita boleh dapat yang last sekali, tanpa pengembangan kita akan dapat 50 B tolak T3. So jawapan yang paling tepat adalah D. Okay. 50 dan B tolak 3. Right. So yang ni sangat kritikal lah. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ni saya. Tapi ada lagi kritikal sebenarnya. Kalau dia orang tanya A, ni paling basic lah. Tahun lepas keluar, iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dia tak buat operasi, dia tak buat operasi faktor. Dia just nak tengok macam mana awak faktorkan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Actually, kalau awak faktorkan memang takkan keluar pun. Okay? Dia takkan keluar pun. Apa tu konsep-konsep dia? Awak kena arrange kan. Actually, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni datang daripada ni. Daripada A tambah B kuasa 2. So, kita dapatlah A kuasa 2 tambah AB tambah B kuasa 2. So, kuadratik kan? So, then, apa kita buat adalah kita gabungkanlah. So, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah sama dengan A tambah B kuasa 2 tolak AB. So, ni ada 1 tahun tu. Tahun lepas tu saya cikgu. Dia keluar soalan ni. Sebab tahun lepas adalah silibus terakhir kan. So, dia akan bagi yang betul-betul padunya. Soalan tu memang agak payah. So, student memang kejap. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. So masa tu student tak expect pun benda tu akan keluar. Okey. Rupanya dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah sama dengan A tambah B kuasa 2 tolak dengan AB. So what do you expect? SPM is SPM lah. So that mean you kena ada satu benda yang something yang lebih daripada tu yang you boleh dapat faktorkan. Okay, so dua benda yang awak perlu tahu kat sini dah boleh dapat dah. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kita dapat A tolak B, A tambah B. Kalau A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni kita boleh dapat A tambah B kuasa 2 tolak dengan AB. So kita dapat macam itulah. Right? Okay, untuk soalan nombor 10, okay. Untuk soalan nombor 10, kita ada Y tolak 1. Okay. Okey, dia bagi masa dalam lebih kurang 2 minit untuk buat salin dia punya nota-nota ni supaya tak tertinggal lah.
Okey, untuk soalan nombor 10 ni, okey, jadi kita nak settlekan, nak selesaikan. Mudah saja. Okey. So, macam asas yang pertama, basic asas untuk pecahan, kalau melibatkan operasi tambah ataupun tolak, kita kena samakan penyebut dia lah. Samakan penyebut dia. So, dekat sini, penyebut dia adalah Y kuasa 2 kat sini belah kiri. Tapi belah kanan kita ada Y saja. So, maksudnya kita kena darabkan lah dengan Y. Okay. Y darab dengan Y baru boleh dapat Y kuasa 2. So, bila Y dekat bawah kita darabkan, so dekat bahagian atas ni pun kita kena darabkan dengan Y. Okay, kalau ada ungkapan, sila buat bracket. Y tolak Y tambah 2 tu kita bracket kan. So, kita kena darabkan dengan Y. So, then, darab macam biasalah. Kembangkan, masukkan dalam kurungan tu. So, kita akan dapat Y tolak 1 tolak dengan Y kuasa 2 tambah dengan 2Y per dengan Y kuasa 2. Kan? And then, apa yang kita perlu buat adalah bila jumpa bracket, kena kembangkan. Tapi kalau kat sini, betul tadi yang tadi kita tak kembangkan, tak perlu kembangkan. Tapi kat sini kita, kalau buntu, sila kembangkan. Okay, kena kembangkan. So, kita akan dapat Y tolak 1 tolak Y kuasa 2 tolak dengan 2Y per dengan Y kuasa 2. So, kita akan dapat negatif Y kuasa 2 tolak Y tolak 2Y kita dapat tolak Y tolak 1. Tolak 1 bahagikan dengan Y kuasa 2. Daripada jawapan tu dah nampak dah. Jawapan dia adalah A kan. Kita tengok C dengan D jawapan dia macam mana kan. So C dengan D jawapan dia adalah so tak boleh terima lah akal. So jawapan dia yang tepat adalah A. Yang tepat adalah A. So negatif Y kuasa 2 tolak Y tolak 1 per dengan Y kuasa 2. Y kuasa 2. Boleh salin dulu.
Okay. So semua dah apa salin ni? Okay. So sampai kita stop sampai sini, soalan nombor 10. So kita akan jumpa pada minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama, 8.30 hari Isnin lah. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.